Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan topik seterusnya tahun 3. Okey, dekat buku sains KSSR makan, buku teks ya. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk baru ni. Unit 3 iaitu manusia. Manusia ni adalah diri kita lah. Yang paling dekat dengan diri kita adalah manusia. Kan? Jadi kita tengok apa yang ada kat sini. Kina sedang makan buah anggur. Apakah yang berlaku pada buah anggur tersebut? Bila kita makan sesuatu masuk dalam mulut kita, apa jadi agaknya dalam mulut tu? Okey. Badan saya semakin hancur. Sebab badan anggur ni hancur lah, kena gigit dengan gigi tu. Kemudian dia masuk dalam salur. Bentuk saya dah berubah lah. Apa akan berlaku kepada saya seterusnya? Berdebar-debar dia masuk dalam salur. Kemudian dia kata, bagaimanakah buah anggur boleh berubah bentuk? Kenapa buah anggur tu boleh berubah bentuk? Sebab dia kena gigit tadi kan, dia kena pecah-pecahkan dengan gigi kan, maka dia berubah bentuk. Itulah sebabnya kan. Jom kita lihat jenis gigi dan fungsinya. Sebenarnya kita nak belajar hari ini berkenaan dengan gigi kita. Kan? Okey, gigi kita ni macam mana sebenarnya? Awak pernah tahu tak? Awak pernah terfikir tak gigi kita macam mana? Kita lihat manusia mempunyai 3 jenis gigi. Ingat jenis gigi perkataan jenis tu penting sebab nanti kita akan belajar benda lain lagi berkenaan dengan gigi. Jadi ingat, jenis gigi ada 3. Okey, mari kita kenali jenis gigi dan fungsi dia. Yang pertama kita lihat gigi taring. Okey, gigi taring ni fungsi dia mengoyakkan makanan. Gigi taring ni biasa yang dekat nampak ni, saya tanda ni. Yang dekat hujung kita belah kiri kanan atas bawah. Yang belah depan ni jadi kalau dalam gambar dia bentuk dia atas dia ni akan tajam sikit. Ni akar dia kan. Akar dia ni yang tenggelam dekat gusi. Yang belah tengah-tengah ni antara dia ni antara 2 gigi ni, okey, hujung dia macam bentuk macam tajam sikit. Jadi fungsi dia mengoyakkan makanan. So nampak gambar ni, dia koyakkan makanan kan, dia koyakkan. Jadi gigi taring fungsi dia adalah untuk mengoyakkan makanan. Kalau dalam gigi kita lihat kedudukannya dekat sini, dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Biasa kalau cerita Dracula, orang makan darah lah apa semua tu kan dia akan siat macam tu kan. Kalau kita tengok harimau pun digigit kan, dia siap pakai gigi taring lah. Seterusnya kita lihat gigi kacip. Gigi kacip Gigi kacip ni bahagian depan gigi kita ni. Kan tepi taring kan. Tepi taring yang tengah-tengah ni atas bawah ni, okey, itu adalah gigi kacip. Kalau dalam gambar kita lukis dia rata, nampak? Gini dia yang tenggelam dekat gusi kan. Yang ini yang rata, dia punya pertemuan dia kat sini rata. Okey, atas dengan bawah jadi rata. Jadi gigi kacip ni fungsi dia untuk memotong makanan. Potong makanan. Gigit guna depan macam biskut ni kan, dia gigit guna depan. Dia potong saja, dia tak siat. Okey, jadi kalau macam makan benda-benda yang tak liat, kita biasa potong je lah, macam makan biskut tu lah kan. Kemudian satu lagi ni kedudukan dia kat sini, atas dan bawah. Okey. Kemudian satu lagi adalah gigi geraham. Gigi geraham ni semua gigi yang dekat bahagian belakang. Nak kenal gigi geraham ni dalam lukisan senang aje. Kalau nak kenal gigi geraham dalam lukisan, dia punya tapak ni yang tenggelam dekat yang tenggelam dekat gusi ni, tapak dia 2. Yang tenggelam dalam gusi. Jadi yang kita nampak bahagian atas ni kan, dia besar, ada kepala tu. Okey. Okey. Dia pertemuan antara 2 gigi adalah ada tegak besar gemuk macam ni. Jadi fungsi dia adalah untuk melumatkan makanan. Melumatkan makanan. Jadi macam tadi, kalau kita dah makan dah gigit dah siat, kemudian gigi kita yang kat belakang ni semua ni, yang besar-besar ni, itu semua adalah gigi geraham. Okey, gigi geraham tugas tu untuk kunyah lah. Senang kata kunyah-kunyah tu lumatkan lah. Kan? Faham Jadi ada 3 saja jenis gigi. Ingat, 3 jenis gigi. Ingat perkataan jenis Okey. Kemudian jom kita kenali gigi. Lagu kenali gigi. Okey, lagu ni sebenarnya dia ada maksud dia, ada benda yang dia nak sampaikan. Jadi awak kalau nyanyi lagu ni bagus. Sebab apa? Awak terus ingat. Bila awak hafal lirik dia, awak terus ingat lah kan. Macam mana nak nyanyi? Kita guna irama lagu Papaku Pulang. Macam mana lagu dia? Kan ada lagu dulu. Papaku pulang dari kota, papaku belikan kereta. Macam tu kan? Tapi kita nyanyi gunakan lirik ini. Macam ni contoh
Gigi kacip untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, gigi geraham untuk melumat, semuanya untuk kunyah makanan. Ngap 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 ngap. Gigi tersusun bantu bertutur, barulah cantik nampak menawan. Inilah gigi kita semua. Macam itulah contoh nyanyian dia. Yang penting bukan nyanyian dia saja, yang penting adalah maksud dia. Okey, nampak ni dia kata gigi kacip untuk potong, gigi taring untuk koyakkan, gigi geraham untuk lumatkan. Melumatkan makanan. Macam atas tadi kan maksud dia. Jadi tapi semua ni kira maksudnya semua gigi kita yang ada ni untuk kunyah lah maksudnya, untuk kunyah makanan lah. Jadi gigi kita ni tersusun ni, kalau kita tak ada gigi, kalau gigi kita patah, kita susah nak menyebut tau. Contoh kalau orang gigi depan yang dah tak ada, nanti bila orang nak sebut, gigi ni sebenarnya bantu kita untuk bercakap juga. Kadang-kadang bila kita nak sebut, bila gigi tak ada, angin keluar daripada mulut kita. Jadi kadang-kadang ada perkataan yang kita tak boleh nak sebut. Okay, jadi itu yang tugasnya, kita kenalah jaga gigi kita. Kan? Okey. Berdasarkan lagu di atas, cuba kamu ceritakan tentang jenis gigi dan fungsinya. Inilah rangkap pertama ni. Gigi kacip memotong apa semua tadi ni kan. Itulah, awak cerita je lah balik. Okey, jom kita pergi muka surat seterusnya. Aktiviti RIA. Aktiviti ni individu. Maksudnya kita buat sendiri-sendiri saja. Okey, alat dan bahan. Kenali fungsi gigi, pembaris, plastik, pensel, botol, jubin, keratan batang sawi. Buat apa benda-benda ni kan? Kita nak belajar tentang fungsi kan. Langkah yang pertama, potong keratan batang sawi menggunakan pembaris. Perhatikan hasilnya. Maksudnya ada batang sawi tu, kan sawi kan panjang kan. Sawi dia punya daun yang warna hijau tu dah tak ada, ambil yang keras ni. Yang keras bahagian bawah dia. Jadi kita potong dengan pembaris. Sap. Maksudnya kita potong. Potong maksudnya apa? Kalau potong gigi apa? Potong ni maksudnya pembaris ni sebenarnya melambangkan gigi kacip kita. Gigi kacip yang atas ni tadi nampak. Okey, gigi kacip yang ini nampak memotong makanan. Okey. Kacip ni. Seterusnya, cocok pensel pada keratan batang sawi. Lepas tu kita dah potong dah. Yang ni kita ambil pensel, kita cocok. Kemudian kita koyak, kita cocok dia, kita tarik, koyak kan. Kita cocok, kita tarik, kita cocok, kita tarik. Maksudnya nanti kita koyakkan. Maksudnya dia macam seolah-olah macam kita koyakkan lah kan. Jadi koyakkan, perhatikan hasilnya. Koyak tu maksudnya kita siap. Jadi ini adalah gigi apa? Ini adalah gigi taring, mengoyakkan makanan. Nampak kan? Ada tarik, siat. Itu yang mesti kita tarik. Okey. Kemudian satu lagi, lenyek keratan batang sawi menggunakan botol sehingga lumat. Lenyek. Dengan penutup botol tu kan, kita lenyek kan. Perhatikan hasilnya. Bila kita lenyek sehingga lumat, maksudnya lumat tu maksudnya kita menghancurkan makanan lah. Jadi sebenarnya ini adalah peranan gigi apa? Gigi geraham kita ni yang melumatkan makanan. Jadi sebenarnya aktiviti yang kita buat kat sini adalah aktiviti untuk mengenal fungsi gigi. Okey, soalan. Apakah yang diwakili oleh pembaris, pensel dan botol? Baru je bincangkan. Pembaris tadi adalah gigi kacip. Pensel adalah gigi taring. Sebab apa dia koyakkan kan. Kemudian yang ketiga, botol ni apa dia? Gigi geraham. Sangat senang soalannya. Kedua, berdasarkan aktiviti ini, cuba kamu perihalkan fungsi setiap jenis gigi. Perihalkan fungsi setiap jenis gigi. Okey, kita cuba tengok. Maksudnya apakah fungsi-fungsi gigi tersebut? Senanglah jawapan dia. Yang pertama, gigi kacip untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk menyiat makanan. Yang ketiga, gigi geraham untuk melumatkan makanan. Itulah jawapan nombor 2. Okey. Seterusnya, kita fahamkan berkenaan dengan gigi. Okey, kemudian kita pergi lagi satu berkenaan dengan struktur. Tadi jenis. Sebab tu saya suruh ingat jenis gigi. Yang ini struktur gigi pula. Jenis gigi ada 3, struktur gigi ada. Kita baca kejap.
Aisyah sedang memerhatikan giginya di hadapan cermin. Dia tengok gigi dia dekat cermin. Kerasnya gigi ni. Apakah agaknya yang ada di dalamnya? Maksudnya dia tengok cermin, dia kata, ada gigi ni keras lah. Struktur tu maksudnya apa benda yang ada dekat gigi kita sebenarnya tu? Dia pun tertanya-tanya. Jadi kita lihat, sekiranya sebatang gigi dibuat keratan rentas, apakah struktur yang dapat diperhatikan? Kalau kita buat keratan rentas, apakah struktur yang kita dapat perhatikan daripada gigi ni? Mari kita lihat. Ini dia. Keratan rentas struktur gigi. Nampak dekat atas macam sikit je gigi tu kan. Sebenarnya memanjang ke bawah ni. Kita tengok. Bahagian atas yang putih ni adalah, nama dia adalah enamel. Enamel. Yelah, kalau kita sebut, kalau bahasa Melayu, E punya E kan, ataupun E kan. Enamel, enamel. Tapi kalau dalam sains ni, kita sebut istilah dia enamel. Tak kisahlah. Yang penting ejaan ni, kalau saya sebut enamel. Kemudian bawah dia ni adalah dentin. Dentin, bawah enamel, dentin. Kemudian yang bahagian luar ini adalah gusi. Bahagian bawah, nampak tak? Ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah kan? Yang warna kuning ni adalah saraf. Saraf ni dia masuk ke dalam, dan dia daripada dalam kulit kita terus ke gigi. Saraf ni lah yang menyebabkan kita rasa sakit kalau gigi tu terpatah kan. Contoh gigi awak dia patah, jadi saraf kat sini dia terputus, maka dia akan rasa sakit. Saraf ni adalah untuk kita rasa sakit. Kan, jadi bila dia tertanggal ni, terpotong, sakitlah kita pun menjerit sakit gigi kan. Yang salur darah pula yang warna biru merah lah. Salur darah ni dia pun sama, dia turun dengan saraf dekat bawah ni ke bahagian dalam badan. Tapi salur darah ni fungsi dia bawa darah kan. Jadi bila kita tertanggal atau tercabut gigi kita, nanti saraf ni akan menyebabkan kita rasa sakit sebab dia terputus, dan salur darah ni menyebabkan bahagian kita punya gigi ni berdarah lah. Sebab salur darah ni darah mengalir. Bila putus, darah nak keluar ke mana? Dia keluarlah ke gusi ni. Sebab itu kita punya darah mengalir bila gigi kita patah. Okey, boleh faham? Jadi kita tengok aktiviti Ria hari ini. Aktiviti Ria yang dia beritahu juga pada hari ini adalah aktiviti berkumpulan. Aktiviti ini adalah melabel struktur gigi. Alat dan bahan: pembaris plastik, penggelik, benang merah, biru dan kuning, potongan botol plastik, potong macam ni. Belah bawah dia, bahagian bawah dia. Kemudian tanah liat putih, kuning dan merah. Langkah-langkah dia: nipiskan tanah liat putih dengan penggilik, diikuti dengan tanah liat kuning. Nipiskan macam nak buat karipap kan. Kemudian masukkan lapisan tanah liat putih, kita letak kemudian tanah liat kuning atas dia ke dalam botol plastik dan tekan. Botol plastik yang dah pecah tadi ni, dah potong ni kan, kita potong kan, kita masukkan dalam ni benda ni. Kita tanah liat putih, kemudian letak tanah liat kuning atas dia. Dan kita tekan. Dah macam apa makanan donat tu kan. Kemudian barulah kita masukkan tanah liat merah yang kita buat bentuk huruf U macam ni, kita letak kat dalam dia. Letakkan di atas tanah liat kuning tadi yang ada lubang sikit tu kan, masukkan dalam tu. Dah macam big apple lah saya tengok. Kemudian balut lapisan tanah liat merah dengan tanah liat kuning dan putih. Lepas tu kan dia terbuka macam ni kan, dia terbuka kan, masukkan merah ni, kemudian yang tepi-tepi ni kuning dengan putih ni kita balut, kita tutup dia ke atas jadi bentuk macam ni. Kemudian keluarkan daripada botol plastik, kita cabut balik botol plastik tadi. Sebab kita guna dalam botol, kita cabut botol plastik tadi, nanti kita akan dapat lihat, tada, nampak dah macam gigi besar pula tu. Jadi botol plastik tadi sebenarnya botol plastik tu atau bahagian bawah dia tu nak tunjukkan bentuk macam gigi geraham tau. Ini bahagian sini. Yang diorang buat ni adalah gigi geraham lah. Kemudian dia kata potong model gigi menggunakan pembaris. Dah siap kan? Dia potong dengan pembaris tengah-tengah tu, maka awak tengok hasil dia. Dekat dalam tu dah ada merah, kuning, putih. Cantik bentuk dia macam ni. Jadi letakkan benang merah dan biru sebagai salur darah, benang kuning sebagai saraf. Jadi kita letak benang, dah potong separuh kan. Jadi kenapa kita buat aktiviti berkumpulan? Kita boleh bagi dua. Ni satu gigi ni kita boleh bagi dua, seorang satu kan. Jadi kawan-kawan pun boleh kongsilah dalam kumpulan. Lepas tu kita letak benang ni sebagai dia punya salur darah, kemudian dan juga sebagai dia punya saraf. Jadi kita pun label. Kan mudah. Seronok lah aktiviti ni kan. Rasa macam nak buat je.
Okey. Soalannya, berdasarkan aktiviti di atas, apakah struktur lain yang tiada pada model gigi tersebut? Kita dah buat ni tadi. Salur darah, enamel, dentin, saraf. Apa yang tak ada kat sini? Teka. Apa yang tak ada? Cuba tengok. Tak ada bahagian gusi. Gusi ni kan kat luar gigi tu kan, kat tepi-tepi sini kan. Gusi yang tak ada. Kan? Itulah jawapannya. Okey, saya rasa untuk hari ni sampai sini dulu. Sebab kelas akan datang saya akan mengajar pula berkenaan dengan gigi susu dan gigi kekal. Wah, rupanya kita ada 2 set gigi. Okey, sebelum ni dalam video ni kita dah belajar jenis gigi ada 3. Gigi geraham, gigi taring dan gigi kacip. Dan struktur gigi adalah bahagian dalam gigi tu macam mana. Kejap lagi akan datang kita akan belajar berkenaan gigi susu dan gigi kekal pula. Ada 2 set rupanya gigi ni. Apa benda gigi susu dan gigi kekal tu? Nak tahu? Nantikan video seterusnya daripada saya. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.